إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yang dimuliakan, dikasihi, dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, tinggi-tinggi, sebanyak-banyaknya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayangnya Allah pada kita. Dan maka pada hari ini sekali lagi, berapa hari bulan ni? 24 Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih beri lagi kita ruang dan peluang. Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi masa dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi sihat dan kekuatan. Untuk hari ini kita tinggalkan rumah kita seketika, kita menuju ke salah satu rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita cari ridhanya Allah. Mudah-mudahan dengan hari ini kita terus mencari dan terus mencari. Dengan Allah Ta'ala ni kalau cari dapat. InsyaAllah Allah kurniakan. Datang nak buat apa ni nak cari ridhamu ya Allah. InsyaAllah dapat. Dia akan kurniakan ridhanya insyaAllah. Mudah-mudahanlah hari ini kita dikumpulkan dalam galangan hambanya yang hari ini suka mencari ridha, dan insyaAllah Allah kurniakan ridha itu kepada kita. Mudah-mudahan mudah nanti kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, tentang kasih Allah taala kita lihat dalam satu hadis berhubung kita hari ini datang. Ini mendung-mendung gelap, sedap kat rumah ni.
Kita tinggalkan rumah datang, buat apa ni? Kan? Buat apa datang? Sedap kat rumah tu Haji. Haji Muhammad Allah. Gerimis lagi, Masya Allah. Tapi kita datang juga, tak jemu-jemu. Ini adalah ganjaran Allah Ta'ala sediakan. Apa disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, daripada Sayyidina Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi tentang kita lah. Mudah-mudahan lah saya kata, ya, mudah-mudahan saya pun tergolong dalam golongan ini lah, insya-Allah. Ma min qaumin, tidaklah bagi satu kaum itu, kata dia. Kita dah biasa dengar lah ni tentang untuk ilmu, tentang berkumpul-kumpul ni. Taklah kaum tu tak apalah, tak dapat apalah. Ma min qaumin, taklah daripada satu kaum kita ni, insya-Allah. Ijtama'u, dia buat apa? Dia duduk, sukalah duduk kumpul-kumpul. Bukan kumpul-kumpul nganyam ketupat, ngumpat, bukan. Ni bukan majlis ngumpat. Dia kumpul-kumpul buat apa? Yadhkurunallaha azza wa jal. Dia kumpul-kumpul tu datang, dia ni mengingat Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Kan salah satunya kita datang kerana kita ingat kepada Allah. Kita datang untuk apa? Kita memuliakan hari ini, majlis yang Allah muliakan. Dan datang nak apa ni? Ditanya, la yuridu, tak nak apa-apa pun. Bizadik, aku datang ni, duduk ni, buka kitab ni, apa kena aku nak rida Allah je. Aku tak nak apa. La yuridu bizalika, aku tak nak apa dengan perkara tu. Dengan duduk tu tak nak apa. Illa, tu dia. Wajhu, illa wajhahu, kecuali aku, apa maksud kecuali aku nak, wajhah tu wajahnya. Maksudnya apa? Aku datang ni, kumpul-kumpul ni, tak nak apa. Aku nak dapat rida je. Rida siapa? Rida Allah. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, apa kata Nabi? Illa, apa yang kita dapat, tak dapat lain lah. Illa nada, illa nadahum, kecuali dia ni diserukan, didoakan bagi mereka itu yang datang. Munadim, siapa munadim? Penyeru. Penyeru itu daripada mana? Minas sama'i, para malaikah. Hari ini para malaikah menyeru kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Ilkumu, nanti kamu ni, Allah bagi apa? Ilkumu maghfiratun, kamu nanti bangun tinggalkan majlis ni, tahu tak? Bahawa kamu adalah orang yang maghfirah lakum, bahawa kamu adalah golongan yang diampunkan oleh Allah. Allah datang rumah sekejap je kan, tinggalkan. Duduk majlis ketika je. Ilqumu, nanti kamu bangun. Qama yaqumu, nanti semua bangun ni daripada majlis ni. InsyaAllah lah. Maghfirah lakum, kamu adalah golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sukanya Allah. Begitu. Sukanya Allah dengan majlis yang namanya majlis ilmu. Walaupun sedikit. Jumlahnya memang tak berapa ramai. Dan walaupun ilmu yang dapat tu sedikit, tak apalah. Nanti kita bangkit insya-Allah. Kenapa? Kerana kita nak cari ridhanya Allah. Kemudian tak cukup dengan nanti bangun kita dosa diampunkan. Kemudian kata Nabi faqad, kemudian tu faqad buddilat, kemudian itu ditukarkan sayyiatikum. Apa sayyiat? Keburukan yang kita pernah buat, tu buddilat, Allah terbalikkan, Allah tukarkan. Sayyiatikum hasanah, Allah tukarkan keburukan kita dengan kebaikan. Allah pemurahnya Allah, ya Allah. Dengan datang seketika, duduk raikan majlis hari ini, nak cari ridha Allah. Duduknya nanti bangun, dosa diampunkan. Kalau ada tertinggal kesalahan kita, Allah tukar dengan kebaikan. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ini yang saya nak. Kita bukan cukup pun jumpa Allah. Nak kira amal kita mana cukupnya, Masya Allah. Jadi inilah sikit-sikit cari ridhanya. Saban hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan ganjaran yang besar Allah Ta'ala sediakan jadi sebagai satu bekalan untuk kita jumpa Allah. Inilah jalan-jalan mudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, puan-puan, ya, Allah kekalkan kita dalam taufik hidayahnya. Dikekalkan kita dalam sentiasa berada dalam majlis ilmu. Jangan bagi lepas peluang. Jadi mana-mana kita cari je. Carilah. Tinggalkan rumah seketika, nanti kita balik semula. Nanti kita akan tinggalkan dunia. Bukan seketika, tinggalkan selama-lama. Tak ada cara nak balik tak. Walaupun merayu macam mana pun nak balik, tak akan dapat pun kita balik. Kerana apa? Bila kita balik nanti, bila kita dalam keadaan kurang amal kita, kurang ganjaran yang kita nak bawa, Masya Allah, masa tu nak minta balik dah kita. Ya Allah, bagi di peluang aku balik, Ya Allah. Bagilah peluang balik, Ya Allah. Ketika itu, tak ada chance pun nak balik.
Tak ada harapan dah. Dunia pun dah tak ada. Nak balik mana kau ni? Nak balik dunia. Dunia pun dah tak ada dah. Nak buat apa ni kalau aku lepaskan kat dunia? Ada ulama kata, kalau dibagi balik kat dunia, dia nak sedekah banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Itu dia dulu menyesal. Dia nak sedekah banyak-banyak. Dan ada pula kata, balik ni aku nak amal walaupun sedikit, ya Allah. Nak top up apa sedikit tu? Dulu kurang amal. Jadi dengan berkat kebaikan, dapat top up mana-mana kekurangan. Macam inilah. Duduk di majlis kebaikan, Allah tukar keburukan dengan kebaikan. Tukarkan, Masya Allah. Bukan Allah buang keburukan, ditukar pula tu. Bukan duduk dalam majlis ni, Allah buang keburukan tak. Allah tukar keburukan tu dengan kebaikan. Subhanallah. Itu tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang lepas telah selesai dari kita. Saat-saat kita dah putus asa, dah hidup. Yang lepas tu atas, putus asa dah kita hidup dah. Bila dah putus asa, mana ayatnya? Muka surat kitab baru, surat 93. Macam tadi tengok kitab Iswan, kita isi saya tengok muka surat 93 tu, kita baru, kita lama kita ni 28 27 insya-Allah. Yang lepas orang yang dah putus asa, amalkanlah yang lepas tu. Dan berikut ini kesambung dan sunat bahawa mulahadhah, dan sunat bahawa mulahadhah ia akan bahawasanya inilah akhir waktunya daripada dunia, dan bukan sahaja orang jumpa tak insya-Allah. Dan sunat bahawa mulahadhah, apa mulahadhah? Memberi tumpuan, iaitu beri perhatian sungguh-sungguh bahawa ya Allah, aku ni semua dah akhir dah. Umur berapa? Umur 50 pun dah akhir dah. Umur berapa? 40 pun dah akhir dah. Umur berapa? 30 pun dah akhir dah. Sebab kita tak tahu umur kita besok ke tak tahu. Tuan-tuan, tadi duduk dengan Tuan Haji Latif kan. Akhir Ramadan saya berkuliah di Masjid Sungai Abung. Kita Hidayatul Sibian sana, Safinatun Najah. Di situ ada 3-4 orang memang dia istiqamah, dia pegang kitab, dia semak. Di hujung Ramadan ada nyemak kitab. Tuan-tuan, awal yang lepas, Khamis yang lepas, dah tak ada kurang seorang mana. Meninggal, ya Allah. Sihat. Itu Alhamdulillah. Orang istiqamah, jaga 5 waktu berjamaah, jaga kelas-kelas, ada memang duduk punya. Jadi itu mudah-mudahan pengakhiran dia dalam keadaan baik. Jadi adakah kita nanti dalam kita sekarang ni kita cuba nak pakai, adakah akhir kita nanti dalam keadaan kebaikan? Kita tak tahu lagi. Jadi bermulahadhah lah kita, beri tumpuan perhatian umur kita, tak tahu bila. Memang Allah rahsiakan supaya kita berjaga-jaga untuk beramal. Tak tahu. Kalau tahu tuan-tuan, umur saya ni, kalau saya tahu umur saya 80 tahun, saya santai sembang. Gila-gila punya ni, betul? Umur Ustaz berapa tahun? Umur saya sampai 80 tahun je. Mana tahu? Dah dibagi tahu? Mana ada? Tak dibagi tahu. Sebab itu rahsia ni, rahsia dalam rahsia ilahi ni, rahsia Allah ni, supaya kita berusaha. Tak ada seorang pun yang tahu. Cuma kata Allah, ya, disebut dalam surah Ali Imran ayat 185 tu, cuba rujuk situ. Kita dah baca yang lepas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang lepas ni, ayat ni lah jadi motivasi pada kita. Setiap hidup mesti mati punya. Nak ke tak nak mesti punya. Bukan kerana tuanya, bukan kerana sakitnya, bukan kerana susahnya. Itu biasalah tu. Bukan kerana umur dah tua dia mati, tak ada. Ada yang muda lagi, ramai yang mati muda. Bukan kerana senang, bukan kerana susah. Ramai juga orang yang senang mati. Ramai orang yang susah mati. Sakit, ada orang sakit tak mati-mati, tak ada. Mati ni tak ada apa syarat pun tuan-tuan. Tak tahu bila lah. Jemaah kita dulu duduk sebelah kiri. Baru berapa bulan kita buka kelas sebelah kiri sana biasa duduk. Dah tak ada dah. Yang duduk sebelah tiang sini ni, Tuan Haji Suhaimi, yang bawa saya bertanggungjawab dengan Tuan Haji Latif, bawa saya ke surau masjid ni Tuan Haji Suhaimi dan Tuan Haji Latif. Ya Allah, mana ada sekejap je. Tak sampai setahun saya berkuliah depan dia. Umur kita tak tahu. Muda-muda jalan, muda-muda. Jadi ini yakinlah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Taala sebutkan, dan sesungguhnya akan sempurnakan pahala ni, Allah akan sempurnakan, buat aja yang baik, Allah Taala akan sempurna. Itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Fa in zuhziha 'anil nar. Kalau kita berjaya daripada api neraka, kita lepas, kita orang yang beruntung, orang yang berjaya. Tapi kalau kita tak berjaya, ya Allah, ingatlah, subhanallah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia ni tempat kalau senang pun sementara, kalau susah pun sementara. Nanti senang dalam kubur sana nak tahu.
senang ke susah, itulah bermulanya selama-lama. Dan ni kita baliklah, berjagalah kita, bermulahadhah lah kita, beri perhatian tumpuan yang kita ni dah akhir waktunya dah. Umur kita hingga bila tak tahulah. Kalau kita tahu dah, kita dah bersungguh-sungguh dah, berkumpul-kumpul lah kita untuk cari kebaikan, cari tambang, jumpa Allah. Dan bersungguhlah ia akan menuntut barang yang diredai oleh Allah. Dan bersungguhlah ia tu siapa kita? Kita tu siapa yang dah putus harap lah. Umurnya dah tua, dah tak mungkin muda, asyik sakit, tak mungkin sembuh. Jadi kita akan sampai satu masa nanti macam itu. Saya pun tentulah, tentu sampai. Di saat tu, yang tentunya matilah. Yang tentunya itu kematian yang menunggu kita. Tak payah dijemput, nak lari mana pun memang mati punya. Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, dan sesungguhnya ia siapa? Orang yang atas sana itu. Iaitu orang yang dah putus harap lah. Akan menuntut barang ridhanya Allah Ta'ala. Ni salah satu kita menuntut ridha Allah. Tadi kan disebutkan dalam hadis tadi, datang kita hari ni berkumpul-kumpul, nak buat apa? Saya datang nak cari ridhanya Allah. Untungnya itu Allah Ta'ala kata, malaikat datang, malaikat sebutkan apa? Nanti kamu bangun, dosa diampunkan. Itu kenapa? Kerana kita datang cari ridhanya Allah. Ini salah satunya lah ni. Kalau dalam kitab kita disebutlah, katanya begitu supaya kita hari ini mudah di saat jalan kematian kita, insya-Allah. Mana? Saya terselang baris ke apa ni? Supaya dia mati, okey. Akan menuntut barang ridhanya Allah Ta'ala, supaya dimati akan dia atas iman yang sempurna. Supaya dimatikan dia atas iman yang sempurna, keyakinannya kepada Allah yang sempurna. Allah lah yang layak disembah, lain tak layak. Allah lah yang segala-galanya. Allah yang memberi susah, memberi senang, memberi kenyang, memberi lapar, memberi hidup, memberi mati. Lagi apa? Semuanya itu yakinlah, berimanlah kita. Datangnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Contoh penyakit, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kita cuma disuruh berusaha, itu ikhtiar. Kudrah ikhtiariah, sakit makan ubat. Jangan kita kata ubat beri sembuh, ini iman rosak. Lapar makan, jangan kata makan nasi, jadi nasi beri kenyang, ini iman rosak. Jaga-jagalah kat situ. Ni pergi kita lah umur sama-sama. Saya pun kita sebaya pergi sakit demam sesama ni. Klinik ini tak sembuh, pergi klinik ini tak sembuh. Kita pun cakap klinik sana tu bagus, ubatnya bagus, doktornya pun bagus. Biasa pergi situ sembuh. Ini pun rosak juga. Subhanallah, jaga-jagalah. Iman boleh jadi rosak dengan sebab keyakinan kita lain pada Allah. Sebab itu yang lepas, apa tu Tuan Haji? Mula-mula supaya nanti kita ni, perkaataan kita ni jangan dipersoalkan. Sebab itu yang lepas ya. Mula kerja baca Bismillah. Dah sudah baca Alhamdulillah. Bila janji cakap sebut InsyaAllah. Bila kena musibah Innalillah. Jadi tak rugi kita. Bila kita buat satu kerja yang kita tak mampu, la haula wala quwata illa billah. Jadi nanti tak dibangkitkan. Allah Ta'ala takkan persoalkan mulut ini. Esok kita pergi ke masjid, besok hari Khamis ada kuliah di Masjid Sultan, kita pergi ya. Aku pergi. Ini jaga mulut ini, besok akan dipersoalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam tu kan. Nak mula kerja dengan Bismillah. Ini mulut ni besok tak dipersoalkan. Dah siap buat pekerjaan, Alhamdulillah. Ini mulut tak dipersoalkan. Nak rasa tak mampu nak buat satu perkara ini, la haula wala quwata illa billah. Kan? Tak mampu kita. Tantang kita mampu ke sembahyang? Tak mampulah kalau tidak dengan izin Allah. Kita mampu ke tinggalkan kepada keburukan? Tak mampu kan kalau tidak dengan pertolongan Allah. Tak mampu tak? Itu la haula wala quwata illa billah. Aku tak mampu ya Allah nak buat taat ni kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, aku tak mampu ya Allah nak tinggal maksiat kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Tu la haula wala quwata illa billah. Sebab itu dalam azan, hayya 'alas solah, mari sembahyang. Kita pun baca la haula wala, aku tak mampu ya Allah nak buat taat. Izinkanlah jadi kita mampu taat. Subhanallah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah pandang tuan-tuan hari ni taatnya kita.
Allah telik kita 70 kali pandang rahmat kasih sayang, baru dia pilih. 70 kali pandang dalam rahmat kasih sayang Allah. Untuk pergi satu tempat kebaikan ni, Allah pandang 70 kali rahmat kasih sayang. Nak pilih ke tak? Nak pilih. Allah pilih kita. Bukan semua dapat dipilih. Tuan-tuan, azan maghrib, satu kampung dengar. Kalau datang, 3 kali sembahyang maghrib kat masjid ni, imam satu keluar, maghrib kedua. Imam kedua keluar, maghrib tiga jamaah. Tapi berapa ramai hari yang datang. Nak tahu azan tu jaringan pertama. Dijaring. Ada yang bolos. Tak sangkut. Tertinggal. Sangkut sikit je, sikit lah. Ini dah ikan kita kira ikan kasar tu. Bolos yang kecil-kecil. Biar dia besar dulu, Bagi umpan dulu. Jadi baik ke tak baik? Kita hari ni sangkut kita. Sampai sembahyang maghrib kita berjamaah. Lalu tak sabar ni, memang maghrib ada kuliah ni, nak balik kita balik. Satu jaringan lagi, duduk kita kuliah maghrib. Tak lepas lagi kita tu. Kemudian lepas kuliah ni, kuliah belum habis. Aduh ni lepas ni apa marhaban ni, raya ni memang bayar hutang dah 2 tahun tak marhaban. Jadi jangan bagi beri. Nak balik marhaban ke nak suruh isyak? Sampai isyak pula, satu jaringan lagi kita sangkut. Tuan-tuan, insan terpilih. Bukan semua tuan dapat. Sungguh, kalau semua dipilih, masjid penuh maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Tapi yang ada berapa orang? Itu dah yang terpilih. Nak ibaratnya mudah lah. Kan kedai RM2 kan? Kedai RM2. Kerana dia murah kan? Murah. Buka pukul berapa? Saya tak pernah pergi kak. Pergi pun tak. Pukul 10 lah. Kedai RM2. Offer RM2 semua. Kerana barang-barang murah. Pukul 8 dah tak ada tempat parking. Allah. Kerana nak kerja barang murah. Tapi cuba kedai emas. Buka pukul 9. Pukul 12 pun tak ada orang. Kerana apa? Kedai mahal. Ini masjid. Tempat mahal tu masjid ni. Allah. Ingat main ke masjid? Tempat mahal masjid ni. Tak apa-apa. Bila mahal, insan terpilih. Bila kedai emas mahal tu, orang terpilih masuk kedai emas. Masuk kedai intan, kedai permata. Terpilih. Tapi kedai-kedai lelong, kedai borong. Semua. Betul, begitulah. Tuan-tuan, subhanallah. Cakap apa lagi? Mudah-mudahanlah kita dipilih oleh Allah Ta'ala, mati dan akan iman, yakin kepada Allah yang sempurna, dan bersegeralah ia kepada membayarkan akan hak. Membayarkan akan apa? Membayarkan akan hukuk, itu hak-hak. Hukukun, kalau dalam kitab saya dia guna hukukun, jamak lah, itu hak-haknya. Yang wajib atas membayar akan dia. Atas apa? Dengan sebab dan taksir ia dan cuai. Benda yang dicuaikan tu, yang lepas-lepas tu topak balik daripada hak Allah Taala dan hak anak Adam. Saya ulang semula. Okey, dan bersungguhlah ia bagi kita lah yang dah sangat ujung ni, akan menuntut barang yang dirida Allah. Carilah apa saja kerja, apa saja buat yang dapat tarik rida Allah, yang kita dapat ridanya Allah Ta'ala. Supaya nanti apa? Bila orang yang hidup sentiasa penuh dalam ridanya Allah, dihujani dengan hujan rida, nanti supaya mati akan dia atas iman yang sempurna mudah-mudahan. Dan disuruh kita semua bersegeralah kepada membayarkan hukukun, itu hak-hak yang wajib atas membayarkan dia. Apa-apa, kalaulah ada hak manusia, ada hutang ke, ada budi ke, bayar. Dan apa-apa yang kita lalai dulu disuruh sembahyang, tak sembahyang dulu. Apa ni mana taksir, maknanya cuai. Kecuaian kita yang dulu-dulu lah tu. Daripada apa-apa yang diperintahkan pada hak Allah Ta'ala dan hak Adam, maka tunaikan. Apakah hak disebut? Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kena tunaikan ni, tunaikan dengan sebab cuai kita. Tonton, Allah ni, hak pada Allah Ta'ala satu, dia kena diimani. Kita beriman kepada Allah satu. Kan dia sudah sebutkan hak Allah dan hak anak Adam. Disebutlah dalam kitab lain apa? Huququllah dan apa dia? Hukul Adam. Okey, hakullah ataupun hakul Adam. Hak Allah dan hak manusia. Hak Allah tu apa yang pertama? Iaitu Allah tu kena diimani dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Sudah tentu kita terkawal insya-Allah. Tapi cuma nak berjaga-jagalah dalam perkataan kita ni, hari raya kan masih ada lagi.
sedapnya kuih raya ni. Tengoklah kalau tak aku yang buat. Jaga-jaga tu. Allah, kalau sedapnya kuih raya, Allah bagi sedap. Cantiknya baju. Tengoklah kalau tak aku yang menyulam cantik. Jadi jaga-jaga tu, cakap-cakap tu, ya, takut-takut lah pada perkataan je tu. Tapi berjaga-jaga, jangan sampai ke hati. Ya, nak kata iman yakin sempurna nak jumpa Allah. Kat sini disebut tunaikan haknya, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut di sini daripada hadis kita lihat. Ditanya daripada Muaz bin Jabal dalam hadis tentang haknya Allah. Radhiyallahu anhu berkata daripada Anas, daripada siapa tadi, Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata apa? Bersabda Nabi, dia kata sallallahu alaihi wasallam, hak, dia kata tentang hak Allah. Wahai Muaz, kata Nabi, tahukah kamu apakah hak Allah atas para hamba? Bila tanya, Muaz, Nabi tanya, enggak tahu tak apa hak Allah pada kita? Apa yang kita nak buat dengan Allah? Subhanallah. Dan apakah hak hamba atas Allah? Apa hak Allah? Apa pula Allah beri pada kita? Tanya. Soal satu, apakah hak Allah atas hamba? Kita kena buat apa dengan Allah? Kedua, apakah hak Allah atas hamba? Terbalik ke? Apakah hak Allah atas hamba? Satu. Yang kedua, apakah hak hamba kita? Apa pula hak kita kepada Allah? Kata Muaz, aku yakni Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah. Maka Nabi kata apa? Nabi bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak mensyariatkannya dengan sesuatu yang lain. Jadi kita dengan Allah kena ibadah kepada Allah, jangan syirik dengan sesuatu yang lain. Itu hak. Ya? Itu hak yang ditanya. Kemudian, dan sesungguhnya hak hamba atas Allah pula. Apa Allah kurniakan kepada kita? Allah nak beri kepada kita apa? Tadi, kita nak buat apa dengan Allah? Tadi, nanti ulang semula dah. Nanti keliru pula tu. Kita naik semula. Wahai Muaz, kata Nabi, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas para hamba? Soalan satu. Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Dan soalan dua, dan apakah hak hamba atas Allah? Kepada Allah. Muaz menjawab apa? Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Tanya aku, tak tahulah. Muaz bin Jabal, dia tanya, dia kata, Allah yang dan Rasul yang maha mengetahui. Okey, beliau bersabda, Nabi bersabda apa? Sesungguhnya hak Allah ke atas para hamba, ia adalah hamba tu kena beribadah kepadanya. Hak Allah atas para hamba, kita nak buat apa dengan Allah? Kita kena beribadah kepada Allah. Beribadahnya, dan ibadah itu jangan sampai kita mensyariatkan dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu hak Allah atas kita. Maksudnya kita dengan Allah, kita kena beriman kepada Allah, jangan mensyirikkan tadi tu, yang awal. Maka kena jaga-jagalah di situ. Apa pula hak, kalau yang kedua, dan apa pula hak hamba atas Allah? Allah dengan kita apa pula? Subhanallah, sesungguhnya hak hamba atas Allah ialah dia tidak menyiksa hamba yang tidak mensyirikkan. Tadi kita jangan syirik pada Allah, beriman kepada Allah. Yang ini, apa dia? Iaitu hak Allah pada hamba pula. Bagi kita dengan Allah apa? Bagi Allah dengan kita, Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak mensyirikkan Allah. Ini hak antara kita dengan Allah, antara Allah dengan kita. Mudah-mudahanlah dapat kat situ. Jadi Allah tak akan menghukum bagi hambanya yang tidak mensyirikkan Allah. Kita kena menyembah Allah, jangan syirikkan Allah. Allah bila disembah, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak mensyirikkan. Pusing-pusing jadinya. Sedang kita fahamlah, orang yang tidak mensyirikkan Allah, Allah tidak akan siksa. Orang yang mensyirikkan Allah akan dapat siksaan daripada Allah. Kerana apa? Kerana dia menduakan, menigakan tanda, dia meletakkan bahawa Allah itu lemah. Kerana apa? Syirik.
Ada yang lain. Contohlah, ubat ni mesti boleh sembuh. Tuan-tuan, nampak kita cakap tak ada apa-apa. Rupa perkataan tu salah satu perkataan syirik yang khafi, yang tersembunyi. Tak perasan kita. Ini besok ditanya, ubat mana boleh bagi sembuh lah. Yang bagi sembuh Allah. Kalau kita belajar dalam murid darjah 6 ni, tabiat api kan membakar kan. Ni api ni memang kerjanya membakar. Habis ni kalau kena, memang dia kata memang kenapa terbakar? Kerana api memang membakar. Tuan-tuan, itu tabiat dia. Tapi kalau tak dengan izin Allah, mana boleh terbakar? Tabiat pisau, itu tabiat dia. Tabiat dia memotong. Tapi kalau tak dengan izin Allah, mana pisau boleh potong? Mana tak boleh. Nak betulkan tu, ya Allah. Ubat, tabiat ni kita kata, tabiat ubat tu menyembuh. Tapi ubat mana boleh bagi sembuh? Zaman Nabi siapa tu? Api. Zaman Nabi Ibrahim kan. Tabiat dia bakar. Tapi bila Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, diikat lagi, ketat-ketat ikat. Campak dalam api jauh campaknya. Pengikat tu lebih kurang baju dia. Tapi baju tak terbakar. Pengikat kenapa terbakar? Nabi Ibrahim tak terbakar. Kenapa kayu tu hangus terbakar? Tabiatnya membakar. Tapi Allah tak izinkan. Mana boleh bakar? Jadi kita ni yakin lah. Ni semua Allah nak ajar kita lah. Tunjukkan kepada kita bahawa tak terbakar lah kalau tak dengan izin Allah. Macam gini. Betul. InsyaAllah Allah memang kita makan, memang tabiat bila tabiat nasi tu dia kita makan kita kenyang. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Begitu. Tak tahulah macam nak kita nak bentuk semula supaya balik jangan sampai salah kita punya perkataan. Itu lagi selamat. Besok mulut kita tak ada soal. Sebab insya-Allah memang dengan izin Allah. Nak cakap bahasa macam mana lagi? Contoh dah dibagilah. Rumah siapa tak ada pisau kan? Kita kata kan. Ini main pisau ni kan putus tangan ni kan, terpotong ni kan. Adakah pisau tu memotong? Itu tabiat dia memang memotong. Tapi Allah tak izinkan tak potong. Kita susah nak faham macam mana. Tengok je lah zaman Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail pisau yang sama tak terpotong pun kerana Allah tak izinkan pisau tu memotong. Kan ditunjukkan awal dulu. Ini pisau ni memang tabiat dia memotong. Tapi Allah tak izin, tak terputus sembelih Nabi Ismail. Pisau yang sama buat sembelih dia untuk sembelih kibas. Kibas boleh terpotong kerana Allah izinkan potong. Kita buat aja. Kita ni kudrah ikhtiariyah. Makan ubat. Ubat tak bagi sembuh, ya Allah. Engkau bagi sembuh. Makan Panadol. Satu cawan makan Panadol. Enggak satu. Kena ajar, kena didik ubat. Engkau tak bagi sembuh ubat. Allah yang bagi sembuh sian ubat tu. Ini ikhtiar aja. Kudrah ikhtiariyah. Allah bagi kuasa. Itu tak apa, itu selamat tu. Perkataan tu lah tu. Perkataan tu menyelamatkan kita daripada dipersoalkan nanti. Perkataan-perkataan kita. InsyaAllah. Kadang-kadang kita dah terbiasa kan dengan perkataan tu. Itu macam-macam lah jadinya. Ubat kan, ubat. Ubat makan, jangan tak makan ubat. Makan ubat. Cerita ubat ni ada. Okey, berikutnya. Jadi insya-Allah kat situ, apakah hak hamba tadi dan adakah dia kata kalau tanyalah, sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah beribadahlah kita kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Itu hak Allah atas hamba. Maksudnya apa? Apa kita nak buat dengan kepada Allah? Kemudian dan sesungguhnya hak hamba atas Allah. Allah akan bagi apa bagi kita? Allah bagi kita apa? Begitu. Ialah dengan tidak menyiksa. Itu hak Allah. Kenapa kita tak disiksa? Kerana kita tidak mensyirikkan Allah. Itu hak Allah. Kenapa disiksa? Kerana kita mensyirikkan Allah. Itu hak Allah. Bagi kita pula, kita kena beriman kepada Allah dan jangan syirikkan kepada Allah. Nanti kan kalau disiksa jangan kata kita ni Allah zalim. Mana Allah zalim? Bukan. Kita yang minta dizalimi. Kalau ada orang yang meninggalkan sembahyang, besok dia kena siksa, diazab. Adakah Allah zalim? Tak. Kita yang zalim. Kita cari jalan untuk kita dizalimi. Tak, Allah tak zalim. Mana? Allah Ta'ala kalau boleh nak cari hamba ni biar lepas. Dia jadikan neraka bukan untuk kita masuk neraka. Dia jadikan neraka untuk hari ni kita berjaga-jaga supaya jangan masuk neraka.
Tapi hari ni manusia berbondong-bondong cari jalan masuk neraka. Sebab kampung kita dulu bukan neraka. Kampung kita dulu syurga. Mana ada neraka tu sebagai satu lantaran untuk supaya kita jangan kejar itu. Supaya kita jaga-jaga kampung asal kita, balik kampung lah kita. Di negara akhirat nanti kan disediakan apa kampung kita di sana. Pilih dua kampung. Akhirat tu, negara akhirat tu dua kampung, kampung syurga ke neraka. Kampung kita dulu kan syurga. Jadi jalannya dah ditunjuk. Ni tuan-tuan, jalan cari ridanya Allah. Untuk balik ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan berikutnya apa dia pula disebut sini? Mana? Hak Allah. Dan hak anak Adam bagi kita pula, ni hak kita pula. Tunaikan ni sebelum kita diambil oleh Allah Taala, tunaikan hak Allah, tunaikan hak anak, tunaikan hak hak anak orang lain maksudnya. Siapa dia orang lain nanti bawah sana kalau disebutlah. Okey. Tuan-tuan macam ini, dosa dengan manusia Allah tak turut campur. Jaga-jaga. Ini hak kita dengan orang lain. Kita mengumpat kan. Allah tak turut campur pun dengan masalah. Kita dosa. Allah tak turut campur pun. Maksudnya hari ni nak terlepas je dosa mengumpat. Jumpa orang yang diumpat. Adakah dosa mengumpat boleh tertop up dengan sedekah? Mana ada, tak ada. Adakah dosa mengumpat boleh ditutup dengan sembahyang? Tak ada. Tak. Dosa dengan Allah lain. Subhanallah. Dosa dia macam gitu. Hak anak Adam. Jadi tuan-tuan, kalau kita dosa dengan diri seseorang, antara kita dengan dia lah. Dengan Allah senang, mudah. Dengan Allah ni mudah. Istighfar kepada Allah. Allah tunggu kita. Kita salah dengan Allah kan? Kita bersalah dengan Allah. Allah tunggu bila kau nak minta ampun. Allah tunggu. Kita melakukan dosa banyak sangat, tak taubat-taubat. Allah tunggu kita taubat. Allah tunggu. Tapi tuan, dengan manusia, Allah Akbar. Kita khawatir. Kita tinggalkan dunia nanti. Sebab itu kita nanti bawah tu dianjurkan. Jumpalah mereka-mereka. Bagi tahulah apa salah kita. Bagi tahu. Dosa dengan manusia tak boleh hilang kan? Tak boleh hilang. Contoh hutang. Hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, insya-Allah lah kita ada hutang sembahyang. Hutang sembahyang ada 10 waktu. Dapat bayar 2 waktu. Tapi dalam bayar 2 waktu, saya sungguh-sungguh, ya Allah, nak bayar lagi. Saya nak bayar 10-10. Tapi dalam bayar 2 waktu, tak habis pula, Allah habiskan kita dulu. Mungkin yang lagi 8, tu Allah terima. Dengan Allah. Dengan Allah. Tapi dengan manusia ni, hutang 10, bayar RM2, belum tentu lagi. Nak minta lagi 8, jumpa dia. Halal dia RM8. Kalau dapat, kalau tak dapat. Sebab itu senang macam ni kita ni. Ada orang hutang, halal dia. Nak tidur, halalkan. Bangun tidur, kira balik. Nak tidur tu, halalkan semua. Bangun tidur, kira balik. Jadi, habis. Bangun tidur tu, tak halal balik. Kenapa? Kita boleh tutup balik. Hutang. Tapi nak tidur, biar kita besok jangan susah lah di hari kebangkitan. Senang ya, halalkan. Mudah-mudahan, ya Allah, siapa-siapa hutang aku, ya Allah, di saat ni, ya Allah, aku nak lelakkan mati, ya Allah, kau halalkan, ya Allah semua. Nanti kita mati, tak ada. Kita dah halalkan tak? Tapi kalau anak mati haram, kalau dunia akhir, astagfirullahaladzim, mati susah. Payahlah tu besok tu. Dia ada hubung kait dia. Kalau bersalah dengan manusia, minta maaf. Jumpa manusianya, minta maaf. Kalau ada hutang, kena bayar. Macam itulah. Ini hak-hak. Okay? Hak anak Adam. Dan hak Allah SWT. Begitu kan, kalau kita menguruskan hak Allah, tunaikan. Sebab tuan-tuan kasih di Allah SWT. Apa kata Imam, ini kita balik semua. Kita mengundur ke belakang tau. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa-siapa yang nak selamat di hari kebangkitan. Dia, siapa-siapa nak selamat di hari kebangkitan, nanti dia nak selamat. Tunaikan hak malaikatul maut. Siapa nak selamat hari bangkit besok dia baru dikubur, dia tunaikan hak malaikatul maut. Apakah salah satunya? Tunai hak apa? Qada'kan perkara-perkara yang hutang. Qada' hutang dengan Allah tu. Bahasa dia cakap, bayar hutang kita dengan Allah. Jadi kalau ada sangkut hutang dengan Allah, tak tahulah selamat ke tak. Ini hak malaikatul maut. Bayar hutang dengan Allah. Khususnya hutang puasa, hutang solat, hutang zakat. Kena bayar tu. Subhanallah. Itu hak Allah lah, termasuk pada hak Allah. Tunaikan kalau nak selamat di hari kebangkitan. Kalau nak merdeka. Dan seterusnya. Dan mengembali ia akan segala memzalim pada orang
pada hamba, pada sahabat, pada jiran tangga, kita zalimi dia. Zalim dengan apa? Ambil hartanya. Okay. Kita zalim ni apa? Kita hutang sengaja tak bayar. Itu zalim tu. Kembalikan sebelum kita dikembalikan. Kembalikan. Ini kan atas ayat apa yang baris keberapa tuan? Kita dah putus asa, putus harap lah ayat tu. Tuan carilah atas. Maka jaga-jagalah. Kita menzalimi orang. Hutang tu, kalau dia nanti tu, itu zalimi dia tu. Perasaan dia kita zalimi. Pulangkan. Ambil. Dia pun tak tahu. Orang ni pun tak tahu kita ambil. Ambil rumah, ambil tanah dan sebagainya lah. Pulangkan. Sebelum kita, ini dianjurkan bagi kita. Ya. Bagi kita semualah. Yang dah dekat-dekat ke saat-saat kematian kan. Kalau atas sana kitab kita dengan di sebuah ayat tu, dan sunat bagi orang yang sudah putus harap daripada hidup bahawa membanyak ia akan berkata tu atas tu yang doa tu, Allahumma aghnini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu yang lepas tu. Ini lafaz-lafaz yang kena baca bagi orang yang sakit dah ada harapan sembuh. Yang dah tua tak ada harapan muda. Ada harapan muda. Kalau kita bersolek macam ni, agak-agak yang datang kalau make up, shadow, cilibo, agaknya cantik tak? Dah maknanya dah tak ada harapan muda lah tu. Dah tak ada harapan muda lah tu. Dia suruh amalkan tu. Dah geram kan? Make up dah tak naik lagi. Shadow cilibo pakai. Pun dah tak ada harapan lah muda tu. Ni kitab ni mengajar kita lah. Kan ayat dekat atas sana tu. Bagi kita ni dah, yang kita ni dah tak mungkin dah nak muda balik lah. Tak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Dan segala amanah orang. Apa maksud? Senang kita macam inilah. Kita ada beradik-beradik. Kan ada mak bapak kita ni tinggalkan beradik-beradik ni, mak bapak tinggalkan ini ni tanah ni. Ni kalau cerita tanah lah kan. Ni bagi-bagi ni adik-beradik. Ni namanya pemegang amanah lah tu. Dan dalam satu keluarga tu memang ada yang boleh dipercayai. Tapi bukan dia bagi adik-beradik, dia bagi anak beranak. Patut dia bagi abang kakak, ya faraid kan? Tak, rupanya dia bagi anak-anak dia. Anak beranak dia, bukan dia bagi beradik-beradik. Ini orang ini jaga-jaga ya. Mati memang susah ya. Sebab dia diberi amanah, lagi tanah. Subhanallah. Lagi harta emak bapak yang ditinggalkan disuruh bagi bagi beradik-beradik dulu. Anak-anak ada lapisan mengikut faraidnya kalau dapat. Tapi bukan, dia tinggalkan kakak, dia tinggalkan abang, dia tinggalkan siapa? Beradik dia bagi anak-anak. Sedangkan ini tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu langkah, satu jengkal kita ambil tanah. Ini kalau nak cerita dalam bab amanah lah. Satu himpitan yang kita rasa. Subhanallah. Tak tahulah macam mana. Okey, contoh kebun, contoh harta. Bapak tinggalkan kita 200,000. 200,000 faraid kan bagi adik-adik. Rupa dia bagi anak-anak dia. Contoh ni kan hilang harta. Bila harta berada di mata, kebesaran harta ada kat mata, hilang kebesaran Allah. Bila kebesaran Allah ada di hati, macam inilah. Bila kebesaran harta datang daripada mata tu ke hati, bila kebesaran harta datang ke hati, hilang kebesaran Allah tuan, hilang. Sungguh. Bila dunia ni dia datang hati, hilang kebesaran Allah. Dunia jadi utama. Bila kebesaran Allah ada dalam hati, dunia ni dia setakat sampingan je lah. Kerana apa? Kebesaran Allah ada kat hati. Itu yang atas ada iman jadi sempurna. Jadi kehidupannya, amanahnya terjaga. Tak akan menzalimi. Kalau orang yang pernah dizalimi jumpa minta maaf. Bila kebesaran Allah. Ni dua kebesaran ni dia tak boleh duduk sama-sama. Kebesaran dunia merosakkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah hilang kebesaran dunia. Subhanallah. Begitulah. Dan minta halal. Kalau pernah lah, Allahu Akbar, minta halal. Sebab itu ni kan di hari-hari raya ni kan, dan rumah saya seorang pun tak nak beraya. Dia tak apalah. Dan nak bilang macam mana. Mungkin jauh beribu batu ya tak. Jadi macam susah. Tak apalah. Tapi insya-Allah tak ada seorang pun yang bagi salam. Tunggu pagi raya. Tak ada pun daripada baris tongkat bagi salam sama air raya. Tak ada pun. Tak apa saja je. Dulu tahun-tahun dulu Kak Inon ada bagi salam sama air raya ustaz. Ni tak ada pun.
Ha? Oh, saja sebut. Allahu Akbar. Ha. Dan inilah masanya minta halal kan. Takkan minta halal tunggu hari raya je. Assalamualaikum, masuk makan. Selamat hari raya, maaf lahir batin, minta halal. Takkan halal hanya hari raya je. Kumpul. Umur kita sampai raya akan datang ke? Ha. Kenapa minta maaf ni? Tunggu raya nantilah. Kenapa nak tunggu raya? Umur sampai raya ke? Jadi ini begitu minta halal. Bukan masa raya je sekarang pun ya. Kita biasalah. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Macam ginilah. Nak sebut antara kita dan kita ni kan. Ini dalam live ni. Mudah-mudahan kita pun dah boleh diterima. Kan ada orang kata, tak boleh salam lagi, tak boleh salam. Mana boleh salam? Tak ada kan? Ni penyakit berjangkit tak boleh salam. Tak apalah, dulu kita dah banyak tak salam. Dan sampai kita sekarang nak salam pun malu dah. Kita dah terbiasa dengan perkara tu. Tak? Nak balik semula payah kan? Jadi ini, dosa-dosa dengan siapa, dengan kawan, sahabat yang kita biasa dengan kita. Apa ubat dia? Jumpa bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jawab, dah cukup dah, mudah-mudahan gugur. Kemudian kata Nabi, daripada apa? Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis, kita lihat hadis ni. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma min muslim, tidaklah bagi setiap orang muslim. Apa dia? Yaltaqiyani. Dia dua orang bila dia jumpa, fayatasafahani. Kemudian dia salam. Yang ni kita dah boleh balik sekarang. Dah boleh balik semula dah. Ambil baik-baik. Bila dua orang Islam yaltaqiyani, dia berjumpa dua. Kemudian buat apa? Fayatasafahani. Kemudian dia bersalaman. Apa dia dapat? Illa, kecuali yang dia dapat apa? Illa ghafara lahuma. Apa dia dapat? Kecuali Allah akan ampunkan dua-dua orang tu. Ampunnya bila? Qabla an yatafarraqa. Sebelum dia pisah ni, sebelum dia berpisah, Allah ampunkan dua-dua orang. Tuan-tuan, dia senang surat cari jalan tu. Allah Akbar. Tapi kita, ya Allah, kalau dah bergaduh, berpatah arah, sampai mati baru tak maafkan. Astagfirullah, senang ke nak jumpa? Aduh, alah, lembut-lembutlah hati. Cuba-cubalah. Jadi ini hadis ni dinyatakan riwayat Ahmad ni betul-betul ni. Jadi sekarang telah sampai masanya kalau jumpa dah boleh salam. Sebab apa? Saya ada dosa. Kita ni tak kadang-kadang hati ni antara tengok ni ngapa dia. Apa jahatnya hati lebih jahat daripada mulut. Mulut dia jahat, orang tahu, tapi hati dah dia jahat. Hasad ya Allah. Di situ kita jumpa, kita salam-salam tu, dua orang. Allah ampunkan dosa dia sebelum lagi dia berpisah. Subhanallah. Dah boleh amalkan dah sekarang. Bila masanya hari raya, lama lagi nak jumpa raya. Ini berapa ni? Hari ni berapa raya ni? Ini dah 24 raya dah. Ya Allah, tinggal 6 hari. Itu pun kalau 30. Kalau 29 macam nak raya tu terkejut kita. 29 Ramadan raya. Baru rasa seronok tak? Balik ke zaman dulu. Sibuk kita, suka lah malam tu seronok. Jam tu dah menganyam ketupat. Terbelit kat tangan, tak boleh keluar pula. Alah punya nak cepat raya ni. Beras dah tunggu. Macam mana boleh terbelit ni? Asal ni ipin-upin kan. Tapi seronok. Raya tahun ni seronok tuan. Jangan petikaikan 29. Saya tak petikaikan. Sebab Ramadan, kefarduan Ramadan tahun kedua Hijrah. Nabi puasa tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9. Tahun ke-10 Nabi wafat. Dalam 9 kali puasa tu tuan, sekali saja 30. Lain semua 29. Jadi kita jangan bingung. Puasa cukup puasa 29 tu. Apa ni masalah? Malam tu mana saya pun jadi terpaksa berkorban masa buat ketupat kat mak mertua. Ingatkan dapat Ramadan sekali kat sana. Rupanya raya je. Tiba-tiba raya. Tak apa nak. Yang masalah ni, jadi penyakit dalam dia apa? Tiba-tiba puasa, itu masalah. Tiba-tiba puasa, ini masalah. Tiba-tiba raya tak apa. Jangan. Nah, dia kejut. Buat apa? Sahur. Agak puasa ke apa? Ini masalah. Ini patut syurga rindu dia terlepas dari rindu syurga. Tak. Mana tadi? Minta dihalalkan lah. Tak apa ni. Ziarah-ziarah rumah Ramadan masa ni, masa Syawal ada ziarah. Kerana Nabi sebut dalam hadis apa dia? Siapa? Ni saya nak sebutkan pada tuan-tuan. Mungkin kita biasa dengar hadis ni. Siapa yang nak masuk syurga selamat, kata Nabi. Siapa yang nak masuk syurga dalam keadaan selamat. Ini hadis
Dan Abi Yusuf, daripada Abi Yusuf bin Abdullah bin Salam. Nyatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ada hubung kait dengan yang dengan kita maaf-maaf ni, ada hubung kait ni. Supaya kita nanti tinggalkan dunia kita selamat. Wahai manusia, afshu salam, kata Nabi. Sebarkan salam, sebarkan salam. Sekarang salam dah tak berapa nak disebarkan. Sungguh, sekarang salam dah tak berapa nak disebarkan. Orang akan beri salam pada orang yang dikenal. Orang beri salam pada orang yang biasa je dengan dia. Betul ke tak? Kalau ini berlaku, inilah ciri-ciri dunia dah sampai hujung dah. Apa tandanya? Orang beri salam pada orang yang dikenal je. Pada orang biasa je. Sungguh tak? Kan? Belum lagi tak? Belum lagi ni. Kalau zaman sahabat, berlumba-lumba siapa nak bagi salam. Zaman sekarang, berlumba-lumba tak nak bagi salam. Dia tak bagi salam pun. Dia suruh orang pula tak bagi salam pun. Kau bagi salam lah, kenapa gitu? Kenapa tak bagi salam ni? Bukan. Kita yang kena bagi salam. Siapa dulu bagi salam? Memanglah betul bagi salam tu sunat. Jawabnya wajib. Tak payah tanya orang kenapa bagi salam. Nabi kata apa? Kalau nak masuk surga selamat, afshu salam. Sebarkan salam. Yang kedua, kalau nak masuk surga selamat, wa at'imut ta'am. Apa dia? Suka beri makan orang. Kalau dulu saya ingat kita pernah sebut apa? Hadis. Hadis apa tu? Al-jannatu mushtaqatan. Syurga rindu pada 4 golongan. Salah satunya apa? Mut'imul ji'an. Orang suka beri makan orang lapar. Itu syurga rindu. Ini masuk surga selamat. Beri makan siapa je, tak kira siapa je, bagi makan. Pantang jumpa orang, belanja makan. Ni tak, jumpa orang minta belanja. Saya tak tahu dah. Tak tahu lah. Dia lain tu. Satu jumpa orang nak belanja, satu jumpa orang minta belanja. Yang mana yang dalam hadis ni? Okey, dalam hadis ni, wa at'imut ta'am. Suka beri makan orang. Ni tak kira orang miskin, orang kaya, tak kira. Kalau yang tadi tu, orang lapar. Yang ni tak siapa, dia tak lapar ke? Jadi macam berlakulah hari raya orang datang bagi makan, bagi makan. Hari raya ni datang rumah saya, bagi makan kacang goreng. Besok tak datang tahun depan. Ini mau Ustaz kacang goreng. Ya, itu yang saya mampu nak bagi. Contoh gitu. Jadi apa yang ada dijamu. Okey, yang ketiga apa dia? Ini yang ketiga ni raya ni, masa ada raya rasa macam tak berat lah. Apa dia? Wasilul arham. Kalau tali persaudaraan putus, hubungkanlah hari raya ni. Tak, bukan hari raya je, hari-hari biasanya lah, tak apa. Sekarang kalau putus susah sangat, nak ajak cakap, ajak bicara susah, bagi salam je. Siapa yang bagi salam dulu tu, Allah tunggu antara dua ni yang putus hubung ni, Allah tunggu siapa dulu bagi salam. Tuan-tuan. Jadi kita ni bagi salam, nak bagi salam nanti dia tak jawab. Tak jawab tak apa tu. Yang penting kita dah hubungkan. Dia pemutus, kita penghubung. Dia putus, kita hubung. Dia putus, kita hubung. Tak apa, bagi salam je. Sebab itu yang ketiga, siapa nak selamat, betul. Siapa nak selamat masuk syurga, wasilul arham. Hubungkan tali persaudaraan. Atas tadi ada caranya. Bagi salam. Susah. Dah putus memang. Tak ada cara lain. Nak cakap memang tak jawabnya. Bagi salam je. Jumpa bagi salam. Jangan jemu-jemu. Bagi salam. Yang berikut. Yang keempat. Ini saya rasa semua amalan insyaAllah. Yang sampai 4 ni. Apa kata Nabi SAW? Wasallu. Dan kamu bangun. Bangunnya bila? Billaili. Bangun malam. Bangun malam buat apa? Bangun malam ketika bila? Wannasu niyama. Bangun malam ketika manusia sibuk tidur. Kamu sibuk bangun malam di saat manusia sibuk tidur. Ini 4 ni. Surga menunggu kita dengan selamat. Masuk surga selamat. Subhanallah. Kan ada. Ini yang 1, 2, 3 ni hari raya jadi tu. Bagi salam, beri makan, hubungkan tali persaudaraan. Yang keempat ni, agak-agak hari ni tuan-tuan, kalau kekasih kita tunggu, kita tentu akan sempurnakan apa hajat kekasih untuk jumpa kita. Tuan-tuan, kekasih yang paling kita kasih, yang namanya Allah, dia tunggu kita saban malam. Saban malam tu, kita nak tak nak je. Saban malam. Subhanallah. Dia tunggu kita saban malam. Allahu Akbar.
Sampai diberi satu janjinya pada kita apa disebutkan. Kan ayat Quran yang lepas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah tunggu saban malam. Wa minal laili kata Allah, dan sebahagian malam. Bukan Allah Taala tunggu sebahagian malam. Allah tunggu saban masa lah. Tapi dalam malam ni Allah tunggu kita. Untuk buat apa? Fatahajjad bihi kata Allah. Malam tu bangunlah tahajud. Sebab itu ni dia kata wasalul billail wan nasu niyama, bangun malam ketika manusia sibuk tidur. Rupanya Allah tunggu kita. Sebagian malam bangunlah. Buat apa bangun? Fatahajjad bihi, bertahajudlah padanya. Buat apa bertahajud? Nafilatan laka, ini sebagai amal sunat. Nafilatan lak, sebagai amal sunat. Kenapa amal sunat kena buat? Kenapa ni kena buat ni? Amal sunat aja. Asa kata Allah, asa mudah-mudahan ayyab atha, nanti engkau aku bangkitkan maqaman mahmuda. Allah dah sediakan. Engkau buat kerja ni malam bangun buat tahajud walaupun sunat tak apa. Nanti nak tahu di hari kebangkitan Allah letakkan kamu semua. Allah letakkan engkau di maqam mahmud, makam yang terpuji. Termasuk dalam hadis itulah, bangun malam ketika orang sibuk tidur, kita sibuk bangun. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan dapat amalkan ya Allah. Ni kita dah sampai kata apa? Dah apa putus harap dah. Tentang ada harapan nak muda, mana ada. Saya dah putus harap, yang saya memang dah tak boleh muda dah kita kata. Orang yang sakit lagi saya dah putus harap dah. Memang tak sembuh sakit. Maka inilah kerja dia. Inilah dia kena jumpa orang minta maaf. Orang datang minta maaf. Minta halal. Apa tadi? Sampai situ pula tu. Masuk surga dalam keadaan selamat dia tak? Sebarkan salam. Beri belanja orang makan. Hubungkan tali persaudaraan. Dan sukakan bangun malam. Ketika orang sibuk tidur, kita sibuk bangun malam. Tuntutannya daripada ayat Quran yang tadi tu, Allah hendak kita bangun. Walaupun sebahagian daripada malam, buatlah solat tahajud. Itu perintah Allah. Dalam surah Al-Isra, cuba cari. Itu perintah Allah SWT. Walaupun buat sunat. Kerana apa? Allah sediakan. Kau buat perkara ni, aku bangkitkan kau, letak di makam mahmud. Tempat terpuji. Siapa yang dapat ni? Para anbiya, para rasul. Kita belum tentu lagi. Kita cuma belajar-belajar je nak cari. Ya kalau dapat. Tapi mudah-mudahan dengan Allah ni tuan-tuan, cari dapat. Dengan Allah ni cari dapat. Doa selalu, sungguh-sungguh. Doa pada Allah. Jangan lupa selepas tahajud, ada masa baca Quran. Kerana apa? Quran, saya pernah sebut di masjid ini. Orang yang selalu baca Quran, tanda dia buka jendela hati dia seluas-luasnya untuk Allah berbicara dengan dia. Bagi peluang tuan. Orang yang sentiasa baca Quran, tanda dia buka jendela hati seluas-luas untuk Allah berbicara dengan dia. Orang yang sembahyang dan berdoa, itu dia berbicara dengan Allah. Orang yang doa, belum tentu lagi Allah pandang tangan yang menadah. Orang yang merayu, wahai Allah, belum tentu lagi Allah nak dengar rayuan kita. Tapi, orang yang baca Quran, Allah sedia untuk berbicara dengan kita. Sekarang bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, pilih saya ya Allah. Okey, minta halal. Apa-apa yang termakan, terminum, minta halal. Ya, bukan hari raya je, biasa-biasa dah. Hari-hari biasa pun sama. Lagi-lagi bagi kita yang dah umur macam ni. Dan minta maaf kalau salah. Minta maaf. Dapatkan kemaafan daripada orang yang pernah kita buat salah. Siapa mereka ni? Kita lah. Yang sedang mengaji kitab Hidayatul Sibyan ni. Kita lah ni, siapa lagi? Lagi-lagi siapa? Lagi-lagi orang yang atas yang disebut, yang dah putus harapan dia. Okay. Minta maaf daripada segala, segala tertulis. Daripada segala isteri. Berapa ramai isterinya? Kalau isterinya satu, iswan, ya mohon maaf pada iswannya. Kalau isterinya dua, istu, ya minta maaf pada istunya. Kalau isterinya, tri, ya minta maaf pada isterinya. Bukan main-main lah ayat tu. Jadi kalau isteri, ada tri, minta maaf isteri-isteri, minta maaf. Allah, lama kita duduk sama, 50 tahun dah. Anaknya pun dah 9, 10 anak. Cucunya dah 99 dah. Mungkin kalau abang ada salah, ya Allah. Mungkin dulu pernah ingin nak beli baju, nak raya, pergi nak baju. Rupanya suami kata, tak payahlah, sian perasaan. Allah Akbar. Mungkin terguris perasaan dia. Dia tengah sebab kita mampu tapi kita tak nak sediakan. Ini minta maaf dengan iswan, istu, isteri kalau ada tri. Iswan, no.
Ispa, no, itu dah tadi tu ispa. Ispa boleh juga. Kemudian kalau ini lelaki, begitu juga dengan kalau dia isteri, mentang dalam kitab ni pada isteri, aku tak apa, aku isteri tak payah. Bukan. Isteri pula kena minta maaf pada suami. Allah, abang selalu masak masin, 30 tahun dah duduk serumah, kerja masin tak sudah. Apa? Tu si suami ni mak nasib lah, bukan suami yang suami macam Farudin. Alah mak. Lembut kan macam ini masin, kenapa masin lori garam tumpah ke apa? Ini kalau isteri yang keras, lori garam tumpah. Sia ni serius dah nak masak sama Ramadan, masak 4 kali masak. Zuhur hari-hari biasa 10 kali masak. Kena marah je. Kenapa si suami? Kalau kuah sup masin. Kita yang ada ni, lelaki ada berapa orang ni? Ada 500 ya, dengar baik-baik, 500 orang. Kalau isteri masak masin, supnya masin, ambil air, minum ni, tak apa, tak salah pun. Benda ni Nabi dah pernah lakukan. Minum, olok-olok lah tumpah. Tumpah pula. Minum, kenapa tumpah? Abang kenapa tumpahkan? Tumpah tak apa. Ambil sudu ke adik makan sup biasa je. Sebab Aisyah pernah berlaku zaman Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak marah pun. Yang termasin, Nabi saya minum tertumpah air. Rupa bila Aisyah rasa baki tu, ya Allah masih. Macam gitu punya Nabi nak jaga tan isteri. Kita sekarang kalau masin garam 1 pack 20 sen pun tak boleh beli. Kerana apa? Tawar. Allah sian ya suami. Masin lori tumpah pula. Kalau tawar garam 20 sen tak boleh beli. Tak sebut tak kena je. Minta maaf. Minta maaf lah ya Allah. Okey, minta Allah minta maaf. Okey. Daripada segala isteri tadi dan kalau ada anak-anak, bagi kita yang ada anak, kita kena minta maaf pada anak-anak. Maaf ya nak, selama ni yalah kalau kurang keperluan kau tak dapat abah nak selesaikan. Minta maaf ya. Perlu minta maaf tu. Memang kita ada kekurangan, ada kan perkara kurang, kita ni banyak kurang. Ngakulah saya ni banyak kurang. Allah, nak membesarkan anak 9 ni banyak kurang. Kurang banyak. Tuan-tuan tak pernah dipertikai. Ini saya sebut kalau anak saya dengar lah ni. Anak pertama saya sekolah. Hafiz lah, Hafiz 30 juzuk. Bukan nak sebut lah, tak ada. Anak kedua tu, dia tak masuk Hafiz. Anak pertama Hafiz, anak keempat, anak ketiga, sampai yang ke-8 lah tu. Anak kedua, bila dah habis belajar ni, dia dah U ni. Ayah dulu tak masukkan akad dekat Hafiz. Allah sedih je tu. Sebab yang sulung tu dia ialah dia dah lepas Hafiz, dia dah kat madrasah, dah ngajar madrasah. Bila yang kedua ni saya sebut dia. Bila dia kata ayah dulu tak masukkan akad Hafiz, kalau ayah masuk akad, kalau ayah masukkan akad Hafiz, saya Hafiz, ya Allah. Situ rasa salahnya. Allah salahnya rasa. Tapi tak apalah. Yang penting dia dekat dengan agama. Rasa salah kan. Anak yang keempat, yang ketiga ni anak ramai jadi lupa mana 1 2 3. Sama juga. Dia sekolah Arab biasa tak masukkan Hafiz. Takutnya kalau diungkit tu, ya Allah rasa mau kalah je dah. Apa saya nak jawab kata? Minta maaf Kak. Minta maaf. Depan Allah kena jawab apa esok? Sebab itu kita ni memang ada salah. Kadang anak kita nak itu, nak ini, kita mampu, bukan kita mampu, tapi kita bertangguh sampai akhirnya apa? Akhirnya tak dibelikan. Ini berlaku ni. Kita mampu. Kita tangguh sampai kita dulu. Begitu juga isteri. Bila suami minta sesuatu, dia mampu nak adakan tu. Buatkan air, dia mampu, tapi isteri kerja main handset. Contohlah, bukan isteri saya tak pegang handset, tak pernah pegang telefon. Nanti minta air zuhur tu, minta air sampai maghrib nanti baru bagi. Memanglah Ramadan Ustaz, memang bagi. Ni bukan bulan Ramadan. Ni bulan biasa, mintanya zuhur, nanti maghrib baru bawa. Tu Ramadan memang Ustaz. Bukan Ramadan hari biasa. Kenapa? Isteri yang tak main game tak tahu. Allahu Akbar. Isteri sekarang, bukan kata orang sini, orang datang sini. Jadi itu salah isteri tu. Begitu juga suami dengan isteri. Itu nanti sampai sebulan. Dah sebulan baru ingat. Ingat isteri dah tak ada pula. Ya Allah, menyesal macam mana tuan tak ditunaikan. Allahu Akbar. Menyesal itu kan. Okey, dengan anak-anak dan kaum kerabat begitu juga. Yang kita pernah berbicara dengan siapa je kita ada salah.
Kita ada salah. Mohonlah, merayulah, mohon maaf, minta dimaafkan. Dan begitu juga dengan jiran dan sahabat-sahabat yang kita biasa bergaul. Segala orang yang lazim kita berbicara dengan dia. Maka tak terlepas dah ini kita. Tuan-tuan, jangan kata kita ni suami, aku ni betul saja, aku tak salah. Jangan kata isteri, aku ni betul saja, aku tak salah. Jangan kata mak bapak, aku ni betul, dia aku tak salah. Ya, berhubung. Kalau suami dengan isteri, kalau isteri dengan suami, kalau bapa dengan anak. Malah merayulah pada Allah, wahai Allah. Ini Allah, isteri ya Allah, anak-anak ni ya Allah. Aku banyak salah dengan dia, ya Allah. Ampunkan ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Merayulah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita selamatlah, kita selamat jumpa Allah Ta'ala. Berikut. Dan ini pada orang yang biasa kita jumpa, yang kita buat salah, minta maaf lah sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syukur. Dan kita kena bersyukur. Syukur apa dekat situ disebutkan. Cuba kita lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Mudah-mudahan tak salah ya. Dalam bab syukur ni, dalam bab syukur. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum. Dan Allah dah beritahu pada kita tau. Allah beritahu pada kamu semua. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah dah sebut, siapa yang bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat. InsyaAllah syukurlah. Apa yang kita ada, syukurlah. Kita dunia ni tuan, jangan pandang dengan dunia. Dunia kita pandang dengan akhirat. Betul. Dunia ni kalau kita pandang dengan dunia, maka kita tak syukur. Hari ni kita naik kereta kancil, tiba-tiba kita pandang dengan dunia, orang naik kereta wira. Allah, bingung kepala otak kita, bingung ya Allah. Kerana kita pandang dengan dunia. Kalau kita pandang dengan akhirat, ni orang naik kereta kancil, alhamdulillah aku ada basikal. Syukur boleh pergi masjid naik basikal. Pandang dengan akhirat. Syukur kita. Ini kita insya-Allah ni berjaya. Bila kita pandang dengan dunia, kita rumah sebelah ni beli apa? Beli motor. Allah. Kita bersyukur kita ada basikal. Orang beli motor kita bingung. Orang beli kereta kita demam. Orang beli bas kita pengsan. Teruk. Ini bila pandang dengan dunia tak ada. Ini kufur jadinya. Allah Taala kata apa? La in syakartum la azidannakum. Allah beritahu wa il ta'adzana rabbukum. Allah dah beritahu kepada kita. Beritahu apa? Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat-nikmat. Kalau kamu kufur, jaga azab, kata Allah. Dalam Quran tu apa? Wala in kafartum, kalau kamu kufur dengan nikmatnya. Kemudian disebut inna azabi lasyadid. Jaga kamu memang duduk dalam azabnya Allah Taala. Kerana apa? Kerana kufur. Apa dia? Tanda kita bersyukur. Tuan-tuan, Nabi bersyukur tandanya apa? Nabi bersyukur semasa giliran dia di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi bersyukur. Kita nak tahu syukuri Nabi dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan. Bila Nabi sembahyang malam sampai kaki bengkak-bengkak hatta tawarrumat qadama. Tawarrumat tu maknanya bonjol-bonjol, bengkak-bengkak. Kalau takut tu terbalik kaki. Itu ada satu hadis, kaki Nabi sampai terbalik ke masjid, dihirit oleh sahabat, 2 orang sahabat, terbalik kaki. Tuan. Yang ini hatta tawarrumat qadamahu, sampai Nabi bengkak-bengkak kaki. Bila siang, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau sembahyang kau macam gitu ya Rasulullah malam sampai kaki bengkak-bengkak. Apakah tak dosa engkau kalau ada Allah ampunkan dulu, kini akan datang? Allah ampunkan." Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apa Nabi jawab? Aisyah, adakah tak patut aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Tuan-tuan, bersyukurnya Nabi dengan sembahyang lebih, dengan munajat kepada Allah SWT, dengan ibadah sembahyang itu lebih sampai kaki bengkak-bengkak. Nak tahu bersyukurnya Nabi lagi apa? Hatta takhuttu rijlahu, itu dalam hadis. Mungkin yang perempuan mungkin jarang dengar hadis yang ini. Aisyah juga sebut, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sakit, wastadda jirah, dan Nabi sakit, dia sakit sangat. Apa Nabi buat? Istazana azwajahu. Nabi minta izin pada isteri-isteri dia, ayyamurudha, supaya Nabi dirawat fi baiti. Ini Aisyah cakap,
Masa Nabi sakit, dan Nabi sakit dah teruk sangat sakitnya, Nabi minta izin isteri dia. Minta izin apa tuan? Izinnya apa? Ayyamurudha fi baiti. Syukurnya tu, Nabi bersyukur macam mana? Untuk supaya dirawat di rumahku, kata Aisyah. Bila masanya, masa waktu, bila masuk waktu sembahyang, maka dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada tempat Nabi tu di rumah Aisyah tu, bainar rajulain, dengan dua lelaki. Tuan-tuan, syukurnya Nabi. Dua lelaki ni datang jumpa Nabi untuk apa tahu? Nabi minta tolong di papa. Siapa dia? Ibnu Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas, namanya Abdullah, dan Sayyidina Ali. Dua-dua ni sepupu. Jumpa Nabi, Nabi letakkan tangan Nabi di bawah Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali. Begitulah dua. Ini kalau dua orang yang bawa, bukan orang yang boleh jalan. Bukan orang yang boleh jalan. Orang yang dah tak boleh jalan. Kerana dia keluar ke masjid, dua bainar rajulain, dua lelaki. Tuan-tuan, dalam hadis apa? Rujuk kitab Muntakhabah Hadis saja. Hatta takhuttu. Ni tadi hatta tawarrumat. Tawarrumat tu bengkak-bengkak. Yang ini hatta takhuttu rijlahu fil ardh. Sampai kaki Nabi terheret di atas pasir. Tuan-tuan, yang biasa kalau hukum makam solat berjamaah tu kita ada sebut. Hatta takhuttu rijlahu alal ard. Sampai kaki Nabi terheret atas pasir. Nak pergi mana tu? Dibawa oleh dua orang lelaki, dipapah untuk pergi soft sembahyang. Syukurnya Nabi, walaupun sakit. Kenapa? Diberi lagi nafas. Dah tak boleh jalan dah. Tapi dibawa soft sembahyang untuk apa? Untuk tunaikan solat fardu secara berjamaah. Berapa waktu? 17 waktu. 17 waktu tu, 3 hari 2 waktu, kaki Nabi terheret atas pasir. Tuan rujuk kitab Muntakhabah Hadis, tengok dia kata, sehingga tergaris atas pasir kaki Nabi tak boleh jalan, terheret. Daripada tempat makam ni tu, sampai ke depan saf tu, jauh tu. Cuba ingat-ingat. Rasa saya jauh tu nak pergi ke tempat makam tu. Apa Nabi nak buat tu? Nabi nak juga solat berjamaah. Allahu Akbar. Manusia sekarang ke, macam dah cukup. Nabi pun merasakan diri yang sangat tak cukup untuk cari ganjaran lebih, keperluan untuk jumpa Allah Ta'ala. Takut tertinggal solat berjamaah, minta izin, aku tak duduk lagi lah rumah kau yang dah jauh. Izin saya dah di rumah Aisyah. Semua isterinya izinkan kerana rumahnya dekat. Salah satunya apa? Mudah untuk solat berjamaah. Jadi tuan-tuan, ini kita perasan tak akan kebangkitan golongan yang hari ini tak kira pun solat berjamaah. Tak apalah, sembahyang kat rumah tak apa. Tuan-tuan, Nabi pun takut nak tinggal solat berjamaah. Nak kata tadi apa? Syukur tadi. Nabi bersyukur sangat. Sembahyang kaki bengkak-bengkak, jamaah takut nak tinggal, subhanallah. Kita ni syukur sangat ini. Diberi umur, diberi sehat, diberi kuat, ada ruang, ada peluang. Dikejar je. Datang je, duduk apa? Duduk sekejap. Tengok jam, alamak, dah 10.28. Masih tengok jam tak apa. Jangan ada yang tengok muka pintu. Berhentilah. Tadi semua saya tengok, mula-mula semua tengok saya. Sekarang lepas tu tengok kitab. Saya tengok, lepas tu dia tengok jam. Ada jaga lah. Bila dah tengok muka jam, insya-Allah. Lepas ni tengok muka pintu, kita balik. Dia sekejap lagi tak apa. Boleh berhenti situ. Dan syukur ia dan syukur ia bagi Allah dengan segala nikmatnya yang dikurniakan akan dia kepadanya, seperti nikmat iman, nikmat Islam. Syukur kita dilahirkan daripada perut ibu-ibu yang memang beriman kepada Allah. Syukur tuan. Kita tak dilahirkan daripada perut ibu yang bukan beriman. Langsung kita terus tak beriman. Syukur kita dipilih. Dilahirkan daripada perut ibu yang beriman. Dan ada juga kita dilahirkan daripada ibu yang tak beriman. Kita beriman. Syukur kita. Kita dilahirkan daripada ibu yang beriman. Nenek tak beriman. Syukur kita. Ya Allah. Syukur, subhanallah. Kalau tidak, tak kat mana kita pergi kita. Tak tahulah pengakhiran kita di mana. Jadi bersyukur kita atas dua perkara. Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan insya-Allah, dan harap ia akan dia bahawa dia mati akan atas keduanya. Mati atas, haraplah sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau matikan aku ya Allah dalam Islam dan iman. Mohon, ini harap. Ya Allah, Engkau ambil aku ya Allah dalam keadaan aku Islam, aku beriman. Ya Allah, ambillah ya Allah aku dalam keadaan Islam, iman ya Allah. Mudah-mudahan ada harapan insya-Allah. Ya, setakat inilah, insya-Allah kita sambung lagi akan datang, mudah-mudahan. Ya, apa yang saya sampaikan jadi bekalan saya lah.
Untuk saya juga sama-sama untuk bersedia untuk menghadapi hari-hari kematian yang tak tahu bila. Kerana Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Cuma bila matinya, tak ada seorang pun tahu kapan wayahe. Kapan wayahe. Bila masanya untuk kita dijemput oleh Allah Taala, yang pasti kita memang dijemput. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan sikit empat ni. Apa kata ulama besar kita? Syekh Habib Ali Zainul Abidin. Ada tak kita di sini? Di perkataan dia. Satu. Ada tak? Kita ni adalah golongan yang dicintai Allah kalau satu. Kalau kita suka kepada kebaikan. Adakah kita golongan dicintai Allah? Satu. Kalau kita suka kepada kebaikan. Dua. Suka pada kebaikan, langsung kita buat. Yang kedua. Adakah kita suka buat kebaikan? Yang ketiga. Adakah kita suka kepada orang-orang yang sama-sama buat baik? Yang keempat, adakah kita rasa terkilan, kita rasa susah hati kalau kita tertinggal buat baik? Ini kalau empat ni tuan-tuan, ada pada diri kita. Ini tanda tuan-tuan dicintai oleh Allah. Satu, adakah kita orang yang suka kepada kebaikan? Okey. Dua, adakah kita orang yang suka buat kebaikan? Tiga, adakah kita suka pada orang yang suka kepada kebaikan? Orang baik. Orang suka baik. Okay? Yang keempat, adakah kita rasa susah hati kalau kita terlepas buat baik? Ini empat. Kalau ada, adalah tanda-tanda tuan-tuan berada dalam kecintaan Allah. Tanda Allah sayang kita lah insyaAllah. Aku lu qawli hadha. Wa nastaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, minggu kelima depan, Rabu minggu pertama ni. Hari Rabu besok minggu pertama. Yang kelima ada tasbih.